Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Salatu wa salamun ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan imam, ahli jamaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dahulukan majlis dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Kuliah saya malam ini bagi menggantikan Ustaz Muhammad Nur yang tak boleh hadir. Tentu yang dirahmati Allah, gelagat, kelakuan, tindak tanduk manusia sepanjang sejarah akan sentiasa berulang-ulang. Yang berbeza ialah watak-watak dalam setiap zaman. Semenjak dari Nabi Adam alaihissalam, dengan peristiwa Qabil dan Habil, ada manusia yang menjadi contoh orang-orang soleh, ada manusia yang menjadi contoh manusia yang qalih, yang jahat. Watak-watak itu zaman dahulu dibawa oleh Qabil dan Habil. Sejarah terus berlaku. Allah melantik nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai contoh. Panjang sejarah juga ada manusia yang menentang nabi-nabi. Malakun Nuh, pembesar-pembesar di kalangan Nabi Allah Nuh. Mereka mewakili golongan jahat. Watak, sifat adalah watak dan sifat yang sama. Perangai yang sama, tetapi pelakunya berlainan, dengan nama yang berlainan. Sehingga zaman Nabi Musa alaihissalam yang disebut sebagai salah seorang ulul azmi yang menentangnya Fir'aun. Sebagaimana sebelum ini, watak, kelakuan, tindakan Nabi Musa dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, dan kejahatan Fir'aun dibawa oleh Namrud. Sampailah zaman Nabi Isa alaihissalam dengan perangai Bani Israel, dan diakhiri zaman kemuncak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam satu riwayat, ketika selepas peristiwa perang Badar, antara mayat yang berkelimpangan ialah mayat Abu Jahal menurut satu riwayat. Kemudian Nabi SAW menunjukkan mayat Abu Jahal kepada sahabat Nabi dengan tidak menyebut kalimah Abu Jahal, tetapi dengan menyebut kalimah Fir'aun, menggambarkan Abu Jahal itu bukan sekadar Abu Jahal, tetapi Abu Jahal Fir'aun. Hadza, kata Nabi, hadza Abu Jahlin Fir'aunu hadzal asri.
tunjuk mayat Abu Jahal, hadza Abu Jahlin, ini Abu Jahal. Tapi bukan titik, sebab semua orang tahu ini Abu Jahal. Lalu Nabi sambung, Fir'aunu hadzal asri, inilah Fir'aun di zaman ini, di masa aku, inilah Fir'aunnya. Sebab itu yang kita sebutkan ucapan yang awal tadi ketika mentakrifkan sirah atau sejarah, kelakuannya, perangainya, wataknya adalah sama, cuma pelakunya adalah berlainan. Sampailah kita di zaman Nabi Muhammad SAW, risalah yang terakhir, penurunan wahyu, penurunan Al-Quran, berarti penyempurnaan risalah Nabi-Nabi. Nabi Muhammad penyudah segala Nabi, dan wahyunya adalah penyudah bagi segala wahyu. Nabi SAW sebut, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas aku. Oleh kerana itu, bagi umat Islam, ketika menghayati sirah, kita menghayati sirah sepenuhnya, sirah Muhammad SAW, dengan dalam pada masa yang sama menghayati sirah Nabi-Nabi yang lain yang terkandung dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitulah ajaran Al-Quran. Al-Quran menceritakan sirah dalam satu bentuk yang saya nak sebut secara mudah, bersama sirah adalah hidayah, atau sirah yang ada dalam Quran berserta dengan hidayah. Sebab dia bukan cerita kosong, dia cerita nak bagi hidayah, nak membetulkan orang. Golongan yang betul disebut betul, golongan yang salah disebut salah. Golongan yang betul dikuatkan kebenaran mereka, golongan yang salah kemudiannya disalahkan oleh fakta, dihancurkan dan dikalahkan dalam sejarah. Nabi SAW yang pertama dalam sejarah, Nabi mempersembahkan risalah yang sempurna kepada manusia. Yang risalah yang sempurna ini kekal abadi. Saya tak baca sirah satu-satu sebab tak mau kacau Pak Ustaz Manul itu. Jadi saya bawa kesimpulan sejarah. Nabi SAW antaranya menghidangkan kepada manusia risalah yang sempurna, dan risalah ini kekal. Ini jelas dah. Sebab risalah itu Al-Quran, ma farratna fil kitab min syai', kami tidak tinggal sesuatu pun di dalam Al-Kitab. Dengan maksud semuanya dibahas oleh Al-Quran, artinya dibahas oleh Islam. Risalah yang sempurna ini, kita balik kepada pembahasan kita awal, nak memberi hidayah kepada manusia. Dan tidak ada mereka yang membawa hidayah Allah dalam sejarah akan diterima oleh manusia bulat-bulat. Semuanya akan ada pengikut setia. Pada masa yang sama, semuanya akan menghadapi penentangan. Mana Nabi yang tak ada pengikut setia? Sebab risalah itu kebenaran,
Mereka yang membuka pintu hidayah untuk menerima hidayah, mereka akan jadi pengikut setia Nabi dan Rasul. Sebab itu sepanjang sejarah, setiap Nabi, walaupun sedikit jumlah pengikut setianya, pengikut setia Nabi-Nabi tetap akan wujud. Dan sebahagian lagi manusia yang menentang kenabian, iaitulah risalah yang membawa hidayah, walaupun hidayah itu ialah untuk kepentingan manusia tersebut. Jadi kalau tuan-tuan harap dalam era zaman moden ni, sebab kita ada internet, ada Facebook, muka kita boleh tengok handsome, lawa ustaz ni, celak lagi, dengan harapan apa yang kita sampaikan melalui maklumat kita yang canggih seluruh dunia, orang boleh terima semua. Kalau tuan-tuan baca sejarah Al-Quran, itu bukan sunnah perjuangan. Nak bahas tidak mustahil orang terima semua, tidak mustahil. Tapi sunnah perjuangan Nabi Muhammad SAW menunjukkan akan tetap ada 3 golongan. Surah Al-Baqarah dah cerita awal, dan ini menjadi sunnah kelompok manusia. Ada mukmin, ada kafir, ada orang yang munafik. Walaupun Nabi mempersembahkan risalah yang cukup sempurna, detail. Orang bincang Nabi pasal apa pagi-pagi lepas subuh jalan kaki. Orang bincang. Guru pendidikan jasmani boleh bincang pasal apa Nabi lepas subuh jalan kaki. Apa khasiatnya jalan kaki selepas subuh? Sekian-sekian langkah yang Nabi langkah selepas subuh. Nabi berjalan dulu baru balik rumah. Masjid dekat kan. Kalau nak masuk rumah habislah. Tapi Nabi berjalan selepas subuh, exercise. Orang buat kajian pula, apa lebihnya exercise berjalan kaki kalau ni bandingkan dengan jogging. Apalagi nak banding dengan maraton, lagi jauh lah. Tuan-tuan boleh baca buku tentang kesihatan, doktor buat kajian. Yang saya sebutkan tadi, ma farratna fil kitab min syai', tetapi tetap ada golongan yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dunia Allah cipta untuk Nabi SAW. Salah satu hadis yang masyhur yang dibaca oleh Tok Guru, kita pun ambil hadis daripada Tok Guru baca, kita dengar, kita ngaji sikit Arab, kita hafal terus ha? Kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak akan cipta langit dan bumi. Dalam hadis qudsi, kalaulah tidak kerana Muhammad, aku tidak akan cipta langit dan bumi. Artinya tak payah ada langit bumi, kerana wujudnya Nabi Muhammad, Allah wujudkan langit dan bumi. Nak sebut bagaimana tingginya martabat Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW terima ujian yang getir yang saya sebutkan dulu. Daripada semua ulul azmi, Nabi lah bapa kepada segala ulul azmi. Kesabaran yang tinggi, pengorbanan yang tinggi. Sebab dunia untuk orang seperti Muhammad SAW ialah tempat ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Rumah yang kekal abadi ialah darul akhirah, negara akhirat. Jadi hak macam-macam Nabi Muhammad terima, sahabat dia terima, perjuangan orang yang berjuang selepasnya terima, umatnya terima. Berbagai-bagai halangan dan rintangan
memastikan keikhlasan mereka kepada Allah, kemudian mereka akan dibalas dengan darul qarar, satu negeri yang tetap kekal abadi. Kalau mohon banyak Pasal apa saya kata jangan mohon banyak. Kalau kita nak cerita Islam, macam-macam ujian kita terima, bukan merayu kepada Allah, ni mohon merayu kepada Allah lain. Jangan mohon banyak. Pasal Nabi SAW manusia paling mulia. Allah cipta langit dan bumi kerana ketinggian martabatnya, tidak merungut kerana dia dihina begitu sekali. Merayu, mengadu kepada Allah, itu kerja Nabi SAW. Merungut, rasa tak puas hati, itu bukan sifat Nabi SAW. Sebab itu Quran kata wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi di kalangan rasul. Risalah yang sempurna ini yang Nabi bawa untuk manusia, supaya manusia kemudian yang menjadi khalifah sesuai dengan sifat manusia, adalah perkara lengkap, sempurna untuk kebahagiaan manusia. Semua dah tahu. Tapi manusia bersikap sombong, marah, dia rasa sombong. Walaupun ajaran Islam ini sudah sempurna, manusia kemudiannya menggunakan pemikiran yang semata-mata. Walaupun akal adalah anugerah Allah yang tertinggi untuk manusia. Diriwayatkan dalam hadis qudsi, disebut ketika berlakunya penciptaan akal, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada akal, majulah, mana kemarilah. Maka akal pun datang di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi, mundurlah, bergerak jauh daripada aku. Maka akal pun berundur. Itulah akal. Bila Allah Ta'ala suruh dekat dengan Allah, dia datang dekat. Bila Allah Ta'ala kata undur sedikit, dia undur. Apa yang ada dalam hadis qudsi ini, akal itu menyedari bahawa dia hamba Allah. Yang tidak menyedari dia hamba Allah ialah nafsu yang jahat. Manusia bila menggunakan akal pikiran itu tidak terasi sesuai dengan syariat, maka pada masa itulah datang pahaman-pahaman baru yang bercanggah dengan ajaran sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini memperingatkan kita kata-kata Said Qutb. Manusia dalam zaman moden menyembah berhala-berhala baru. Dan berhala-berhala baru itu ialah aliran-aliran pemikiran yang tidak selari, tidak diambil daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Komunis adalah Tuhan baru, sosialis Tuhan baru, pragmatis Tuhan baru, nasionalis Tuhan baru. Apa-apa saja yang lahir pemikiran manusia adalah Tuhan baru, atau dalam istilah Said Qutb adalah berhala-berhala moden, berhala dalam bentuk baru. Sebab bila manusia, yang saya sebutkan pada awal tadi, sejarah Islam itu ialah diceritakan dengan hidayah. Manusia akan terima hidayah bila guna akal. Perkara asas yang akal nak terima ialah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ajaran Nabi SAW tidaklah sesusah pelajaran matematik tambahan. Kalau saya masuk matematik tambahan, fail. Matematik betul pun tak ada dua. Kalau lah memang fail lah. Kalau dulu masa SPM zaman dulu, kalau orang tawar masuk matematik tambahan, fail. Ajaran Nabi SAW
Benda yang cukup mudah. Orang Arab sembah apa? Berhala. Aku nak ajak apa, kata Nabi SAW, supaya kamu menyembah Allah yang satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Itu sembah Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Habis. Diceritakan ayat tauhid juga dengan bahasa yang mudah pada surah Ikhlas. Atau sebahagian ahli tafsir menyebut surah Ikhlas dengan nama yang lain, dengan nama surah Tauhid, berdasarkan ayat Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Jadi ada ulama memanggil surah Ikhlas dengan nama surah Tauhid, kerana di situ berlaku pengesaan Allah. Allah tidak serupa sesuatu, pengesaan Allah, kerana manusia tak boleh bergantung harap kepada yang lain melainkan semata-mata kepada Allah. Sebab apa ulama panggil surah Tauhid, ada ulama panggil surah Ikhlas? Kerana tidak ada nilai tauhid tanpa ikhlas kepada Allah. Kamu ahli tauhid tapi tidak jujur, ikhlas melakukan semua perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat selain daripada Allah. Tutup guru kita kata hebat macam mana pun, jangan ada riak. Riak jangan ada, ujub pun jangan ada, kan? Kita mungkin berjuang hebat, tuan-tuan berjuang hebat. Kita betul-betul lah, saya tak. Masuk penjara sampai 3 tahun. Kelak-kelak sahabat tu orang sebut nama tuan-tuan ni. Nama orang lain tu orang lupa. Kalau ada jawatan ketua kampung, tuan-tuan lah. Penjara 3 tahun. 3 tahun, 5 tahun. Kalau jadi penghulu pun, bila orang cadang, tuan-tuan lah. Penyelarah masjid, tuan juga. Nama orang hebat. Sampai menteri besar pun, tuan juga. Sampai mungkin jadi menteri dalam negeri pun, tuan juga. Pasal masuk penjara 6 tahun. Tapi awas, kekuatan tauhid ada pada ikhlas. Sehebat itu tuan-tuan, rasa ujub, kagum diri, seperti orang lain tidak buat apa, bangga, lahir takabur, duduk penjara 6 tahun, keluar penjara kosong. Duduk penjara penuh pahala, keluar penjara tak ada pahala. Wa'iyadzubillah. Bagi ingat lah, bagi ingat saya dan tuan-tuan, orang-orang perjuangan. Sejarah Nabi menyebut perkara yang kedua yang saya simpulkan. Membekalkan risalah tersebut dengan unsur-unsur yang dapat menjaga dari kebatilan dan penyelewengan dalam risalah tersebut. Maksudnya Nabi SAW Allah Ta'ala lantik, dan dia adalah lantikan Allah. Nabi SAW bukan lantikan manusia. Pasal apa Nabi Muhammad SAW bukan lantikan manusia? Kerana lantikan manusia boleh jadi terkeluar daripada kebenaran. Sebab itu lantikan Nabi-Nabi keseluruhannya ialah hak mutlak Allah. Kerana Allah sahaja yang mengetahui manusia yang terbaik, manusia pilihan. Dan manusia pilihan ni Allah Ta'ala bekalkan dengan ismah, maksum, supaya statement saya yang kedua, iaitu risalah ini tidak boleh berlaku padanya kebatilan. Sebab itu Nabi mesti maksum dalam semua keadaan.
Saya mungkin akan bahas pada perkara yang berikut, tapi saya nak sebut lebih awal. Kerana ada orang berpendapat bila Allah Ta'ala melantik seorang Nabi, harus bagi Allah melantik Nabi yang sebelum zaman kenabiannya ahlus syirki. Boleh Allah lantik seorang Nabi sebelum dia jadi Nabi, dia adalah ahli syirik yang menyembah berhala. Ini pandangan kamu. Ini nak lantik JKK. Nabi ini akan dikenal sampai hari kiamat. Bukan sebarang orang. Halimatus Sa'diyah ketika memelihara menjaga Nabi SAW, ada satu perayaan yang tidak melibatkan apa-apa maksiat. Nabi tentulah waktu kecil dijaga oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Dia kata, wahai ibu, boleh saya sertai program ini, bahasa kita mudah gitu. Boleh saya sertai perayaan ini? Halimatus Sa'diyah kata boleh. Halimatus Sa'diyah kata, aku pun menyiapkan kanak-kanak ni. Aku bagi dia pakai pakaian yang paling cantik, kerana dia nak pergi sonok-sonok dengan kawan dia. Halimatus Sa'diyah kata kepada Muhammad, itulah Nabi SAW, wahai anakku, jaga dirimu. Wahai anakku, jaga dirimu. Nabi SAW kata, terima kasih wahai ibu, aku akan dijaga oleh Tuhanku. Tapi dia ucap terima kasih dulu. Sopannya anak ni, sebab dia Nabi, bakal jadi Nabi, bakal dilantik jadi Nabi. Terima kasih wahai ibu, aku dipelihara, dijaga oleh Tuhanku. Masa Nabi usia 6 tahun, 7 tahun, ketika duduk dengan Halimatus Sa'diyah, dia sudah boleh menyebut, aku akan dijaga oleh Tuhanku. Sebab itu tak mungkin pandangan yang mengatakan Nabi SAW boleh jadi ahli syirik terlebih dahulu, kemudian dilantik jadi Nabi, dosa dia kosong. Saya ingat Pok Jahat, Abu Jahat nak biak kata lama dah. Masuk dalam Facebook penuh. Dia tunjuk balik gambar Nabi Muhammad lama. Kalau bahasa kita mudah faham. Dia tulis balik cerita lama Nabi Muhammad. Dia tulis syair. Inikah Nabi yang menggelar dirinya Nabi, konon menerima wahyu. Nabi bersih, suci pun penuh dengan penipuan dilakukan oleh penentang-penentang. Ada pandangan menyebut Nabi SAW hanya maksum ketika dia berbicara tentang wahyu, dan tidak mesti maksum ketika dia tidak berbicara tentang wahyu. Dia duduk lepok-lepok macam tuan-tuan pergi koridor masjid, tak mesti maksum. Dia khutbah Jumaat, dia sebut hadis, dia sebut Quran, mesti maksum sebab nak pelihara agama. Nabi ni ketua masyarakat, kemudian dia menjadi pemimpin negara Islam Madinah. Dia bukan boleh berapu macam hampa macam aku, kata bahasa orang kampung senang faham. Bukan boleh sambil makan nak merepek. Merepek Nabi jadi ikutan. Nabi bukan boleh jadi ustaz dan saya lelak, tak boleh. Kalau ustaz dan saya lelak, kata ustaz tu lelak, tapi nak mau ikut. Tapi Nabi Muhammad kalau tak ikut, dosa. Tapi kalau Nabi Muhammad sentiasa tidak maksum, kecuali pada masa dia menyampaikan ajaran Islam, tidak masa santainya. Berapa ramai orang boleh pertikaikan Nabi SAW kerana dia tidak maksum.
Sebab itu hujjah yang mengatakan Nabi hanya maksud ketika menyampaikan risalah ketuhanan dan tidak pada masa yang lain juga tak patut diterima. Kerana tidak menjamin kebenaran risalah. Tuan-tuan, nak tanya lagi soalan kan? Tuan-tuan nak dengar seorang-seorang tu kuliah, tuan-tuan nak tengok perangai dia masa kuliah saja kan? Kan tak tengok perangai dia masa lain semua? Tuan-tuan pergi jalan dengan seorang ustaz, janganlah sebut saya paling lah. Tuan-tuan berjalan dengan seorang ustaz, kuliah dia tuan-tuan minat terror. Tiba-tiba selisih dengan anak-anak dara pakai tudung elok lah. Nak bagi halal pun boleh kan? Ustaz pun kahwin dah. Tapi 3 kali kita berjalan dengan dia, dia kata, anak kalau dapat anak dara ni alhamdulillah. Bukan haram pun, alhamdulillah tu nak kahwin. Tapi tiap-tiap kali berjalan dengan dia, 3 kali jumpa anak dara, 3 kali dia wirid yang tu. Mana alamat ni? Dia kata, kalau kahwin dengan budak ni jadi muda sikit rasa umur 60 dah. Jalan kali keempat pun yang tu juga, jalan kali 5 yang tu. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kecuali kalau tuan-tuan ahli merapu. Kalau tuan-tuan bukan ahli merapu, 5 kali, 10 kali ucapan ni saja ustaz ni duk sebut kalau jalan dengan tuan-tuan. Saya nak tanya satu soalan, tuan-tuan nak main dengar kuliah? Aku suka tuan-tuan lah, tapi nak tanya jawab elok-elok. Namai dengar dah kuliah ni. Jadi kalau seorang ustaz yang bagi kuliah, bukan masa dia kuliah dia kena bagus. Kehidupan dia kena bagus sebab dia jadi saksi atas kebenaran agama. Itu ustaz. Ini Nabi, khatamun nabiyyin, penghulu segala nabi. Sebab itu apa sahaja yang dibuat oleh Nabi adalah terselamat daripada tergelincir daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin berlaku. Kalau Nabi boleh maksum seketika dan maksum seketika yang lain tidak maksum. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan duduk dengan seorang Nabi, Nabi masa ni maksum, masa ni tidak maksum. Kalau saya bila turun apa Nabi cakap, saya tunggu satu. Fokus lagi betul tak betul ni. Sebab kadang-kadang maksum, kadang-kadang tidak maksum. Jadi bahan ni agak ilmiah sikit. Standard sesuai dengan masjid lama yang nama masjid lama. Tok-tok guru semua depan ni. Jadi sebab itu fakta yang kedua tadi, Nabi mesti maksum supaya dalam ajaran Islam tidak ada kebatilan. Baik. Yang berikut yang ketiga, fungsi Nabi yang kita belajar dalam sejarah ialah mewujudkan umat yang meyakini Islam sebagai prinsip, di mana asasnya Rasulullah sebagai pemimpin, syariat sebagai undang-undang kehidupan. Jadi kerja Nabi dakwah bukan dakwah kemudian membiarkan manusia tersebut menerima agama, tetapi manusia yang menerima agama dikumpulkan dalam satu jamaah. Sebab itu saya sebut tadi, membentuk umat yang meyakini ajaran Islam. Antaranya Muhammad SAW sebagai pemimpin, Al-Quran sebagai syariat, ataupun syariat itu sebagai pedoman hidup. Sebab itu sekejap lagi kita akan bincang pembentukan negara Islam. Sebab kalau tuan-tuan, dakwah boleh jalan, semua orang boleh. Kalau Nabi pesan balighu anni walau ayat. Tapi Nabi SAW tidak sekadar menyebut balighu anni walau ayat kemudian menyampaikan ajaran agama tanpa membentuk organisasi. Dan organisasi Nabi pada masa itu adalah organisasi Islam. Manusia yang Nabi bentuk ialah ashabur Rasul, sahabat-sahabat Rasul, yang kemudian akan menjadi generasi yang akan menggantikan Nabi.
Siapa nak dakwah. Tapi dakwah Nabi SAW akhirnya membentuk satu daerah yang mengamal, menghayati, melaksanakan Quran. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ulang balik kata-kata tok-tok guru kita dalam perjuangan. Hang dakwahlah satu dunia. Tapi dakwah satu dunia ni tanpa membina satu daerah yang terlaksananya di dalam Al-Quran, dakwah itu tidak akan jadi sasaran golongan Zionis antara bangsa. Dia marah juga pada sebar Islam tu. Ada orang Yahudi terima Islam, orang Kristian terima Islam, tapi dakwah itu bertebaran, kemudian tanpa ada pembentukan negara. Tak ada daerah yang iktiraf Nabi sebagai Rasul, sebagai pemimpin, tidak mengiktiraf kewujudan syariat sebagai pedoman hidup. Zionis tak akan jadikan negara itu sasaran. Negeri besar mana? Negeri besar boleh. Apa hasil boleh? Taman ulang. Karena tak tahu nak abang lah. Tak tahu nak abang apa hasil boleh. Nak kata pelam apa? Pelam harum manis. Takkan boleh jadi kaya dengan pelam harum manis. Saya sebut boleh dengan marah orang boleh. Nak cerita boleh tu macam tak ada hasil yang banyak. Tapi negara yang nak jadikan Rasul contoh pemimpin syariat pedoman hidup, ialah boleh. Contohnya, di situ akan laksanakan Qanun Al-Islami, undang perundangan Islam secara lengkap. Allah dan Rasul di atas. Negeri itu akan diperangi oleh Zionis dari seluruh dunia. Baratnya, EU-nya, Amerikanya, kelompok-kelompok lain akan menjadikan perlih sasaran. Kalau hampa tak mahu sebut perlih, hampa sebut Melaka. Melaka akan jadi sasaran. Kalau Melaka nak tubuh pelaksanaan negara Islam. Pasal mudah kan? Sebab di sana akan dilihat kepribadian seperti Nabi dan negara Islam seperti Madinah. Kadang-kadang ada orang masuk Islam pasal dia bagi bayangan Islam itu agama pengganas. Dia pergi jumpa Tok Guru, mana-mana Tok Guru lah, di mana-mana negara. Dia jumpa Tok Guru tu sambut dia. Tok Guru tu hidang minum dia. Tok Guru tu tarik kerusi suruh dia duduk. Dia nak tarik kerusi kat Tok Guru tak bagi. Kata kamu tetamu aku. Dia balik. Kalau dia masuk rumah tu kafir, dia keluar Islam. Tu baru peribadi makan pagi, menyambut tetamu. Contoh, bayangkan kalau wujud pelaksanaan syariat. Keadilan orang tidak baca dalam buku, tapi orang lihat dengan mata kepala. Macam hari ni lah, orang hentam hudud. Kalau tuan-tuan tak ada perasaan, tak patutlah. Tapi kita berusaha mendapatkan wilayah Islam, kemudian kita laksanakan syariat. Antara pelaksanaannya ialah qanun jinayah. Antara qanun jinayah, dalam qanun jinayah kita akan laksanakan hudud. Antara qanun jinayah ialah pelaksanaan hudud. Masa itu orang tidak bincang dalam kitab lagi. Kita boleh baca kitab, tak usul kitab tebal-tebal, nak faham hikmah di sebalik pelaksanaan hudud. Sebab hudud, qanun jinayah, seluruh syariat termasuk hudud akan disaksikan dengan pelaksanaan. Yang dalam sejarah ketika Usamah bin Zaid bawa seorang Madinah, diriwayatkan disebut dalam satu kisah oleh seorang
Dia seorang perempuan yang kaya, untuk selamatkan dia daripada dijatuhkan hukum hudud, potong tangan. Untuk selamatkan perempuan tersebut, minta supaya Usama, cucu angkat Nabi, bawa kes ni kepada Nabi supaya Nabi mohon maaf. Marah Nabi, sayang dia kepada Usama, sayang dia kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ayah kepada Usama, anak angkat Nabi lah kalau bahasa sekarang. Cucu angkat dia, ayah angkat dia sayang, anak angkat dia sayang, cucu angkat lagi sayang. Cucu angkat digunakan untuk menyelamatkan manusia ini daripada hukum hudud. Nabi SAW bukan dengan marahnya, tapi mengeluarkan hadis. Orang-orang terdahulu di kalangan kamu binasa kerana orang-orang besar dan kaya di kalangan mereka melakukan jinayah terlepas, dan golongan bawahan mereka melakukan kesalahan menerima hukuman. Mereka itu kata Nabi ialah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kalau ada negara Islam, kita akan tengok kalimah dia akan berguna. Bukan dalam buku, tapi dalam pelaksanaan. Bagaimana Umar Al-Khattab menyebat anaknya yang berzina sampai anaknya meninggal dunia, belum habis sebatan, dan perkara yang akan disaksikan dalam negara Islam. Tengok ustaz senyum pun masuk Islam tak? Tengok benda ni. Ketua negara menyebat anak menakan pupu dia. Bahasa mudah gitu. Anak menakan pupu dia. Tok Guru sempat anak menakan pupu. Stadium apa lawan bola apa ni? Stadium Bukit Jalil. Korang tengok kena sempat macam zina. Tok Guru kata bagi bahagian aku sikit. Lepas tu apa sambung kan tak kira lah. Ini sebab cukup 100. 102 tak boleh kan? 100. 98 tak boleh. Tok Guru sebab. Sebab itu bila orang sampai satu masa orang menyaksikan pelaksanaan ini, orang akan terima. Tapi yang saya heran ada juga lagi, tapi televisyen lah pun bukan. Ada juga kadang-kadang saya kadang televisyen ni kita duk layan juga kadang-kadang. Yang duk cerita televisyen ni adalah kita tahu ada orang yang tak siqah. Ada yang kita dengar dia tu hujah dia tu bagus. Tapi bila sampai tentang pelaksanaan Islam ni, dia pada guna dalil tu lagi. Dalil dia kata selama mana orang tak faham tak boleh buat. Saya kadang-kadang dia ni nak cakap dengan TV lama pun kan, rasa-rasa macam tu lah. Kita kenal orang ni bagus juga, tapi bila sampai soalan itu dia kata mungkin nak cakap lama, dia nak cakap lama kena kabur lah. Jadi dia pun sebut benda yang sama yang kita selalu ulang. Tuan-tuan pun tahu jawapan lah. Ngaji banyak sangat guru, tuan-tuan pun tahu jawapan. Mana ada zaman orang tak tahu hukum Islam. Sebab sepanjang masa ada saja anak baru yang lahir. Anak baru tu baru nak belajar. Anak baru tu baru nak membesar, nak akhir balik, baru nak faham agama. Akan sentiasa ada orang tak faham. Nak bagi orang faham, bagi orang Islam ni cerita agama. Lepas tu orang kafir beranak juga. Dia beranak-beranak, dia tak faham, dia dah besar dah. Lepas tu dia jadi kafir, sampai akhir balik dia tak faham juga, sampai dia tak tahu. Jadi sampai bila? Sampai bila pun tak semua orang akan faham. Jadi ada sampai saat pelaksanaan Islam itu dengan kekuatan yang, kemampuan yang ada dilaksanakan, dan orang akan lihat secara praktikal. Baik. Bunyi loceng lah. Yang tadi yang keempat, sebab nak memenuhi yang keempat ni, mendirikan negara Islam dengan struktur sosial yang stabil, sistem politik yang membawa panji Islam,
dan melaksanakan syariat langit. Jadi kemuncak apa yang saya cerita tadi ialah penegakan negara Islam Madinah. Setiap orang yang berjuang mesti nekat satu masa, berusaha dia sekarang mesti tertegak negara Islam. Tak boleh lain lah. Apapun yang berlaku sekarang, akhirnya akan tertegak negara Islam. Sebab itulah satu-satunya jalan penyelesaian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna din indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Kita boleh berbincang dengan semua orang, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu konsep yang kita pegang. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu saya, tuan-tuan clear. Saya clear, tuan-tuan clear. Perbincangan tasamuh, tolak ansur akan berlaku pada perkara yang bukan prinsip. Perkara prinsip, perkara yang kita akan tegakkan. Nak cerita kat orang, tuan-tuan agama, cerita kat orang reti pun kita cerita. Cerita orang yang faham tapi tak beramal pun kita cerita. Orang jahil Islam pun kita cerita. Orang kafir yang tak faham Islam pun kita cerita. Tapi nak kawan bukan dengan semua orang. Nak dakwah boleh dengan semua orang. Nak berkawan tak boleh dengan semua orang. Berkawan maksudnya menjadi rakan sahabat, tak dengan semua orang. Tak semua orang yang mengaku Islam boleh jadi kawan. Tak semua orang kafir tidak boleh jadi kawan dalam perjuangan. Ini fakta dalam sejarah. Kemudian mewujudkan kesinambungan kepimpinan yang layak dalam menerapkan risalah dan melaksanakannya, menyelamatkannya dari tangan jahat. Baik, saya ambil masa sikit. Dah ambil kuliah orang, ambil masa lagi. Habis dah cerita tadi, Nabi SAW pada fakta yang ketiga saya sebut, atau fakta yang ketiga membentuk umat yang meyakini. Saya tambah yang kelima, iaitu mudahnya mewujudkan pasukan pelapis. Nabi SAW adalah kepimpinan negara Islam. Apa asas kepimpinan Nabi? Kepimpinan Nabi ialah kepimpinan kerohanian, the spiritual leader. Itu tuan-tuan kena faham. Nabi betul the political leader. Tapi apa basic Nabi menjadi the political leader? Nabi adalah kepimpinan kerohanian. Semua yang dibuat oleh Nabi digabung jalin dengan hak kemahuan Allah. Sebab itu bila bahas tentang pemimpin masa akan datang, sekarang akan datang, dahulu, orang yang tidak memahami Nabi, tak memahami ajaran Quran, tak memahami selepas Nabi ada sahabat, selepas Nabi ada ulama, ada ahlul hilli wal aqdi, orang yang dekat dengan Allah. Dia tak terfikir akan wujud manusia yang wataknya bukan Nabi, tapi wataknya seperti Nabi. Sebab itu orang bahas dengan sahabat. Hatta kadang-kadang ulama pun dia rasa bolehkah seorang ulama menjadi pemimpin mewarisi khalifah. Dia pun rasa blur juga, boleh tak boleh. Pasal dia kata sah, aku tak boleh. Kalau tuan-tuan tanya saya memang tak boleh duduk tempat tu.
Jaga kawasan pun tak tentu ni. Label saya. Bila ulama yang bercakap, kadang-kadang orang alim bercakap tentang the spiritual leader, minta maaf, saya tak mau merendahkan sesiapa, tapi kadang-kadang dia merasa spiritual leader ni tidak boleh wujud sebab dia tidak wujud dalam dirinya kemampuan spiritual leader. Pakai orang putih sikit no. Maksud saya, bila ada Nabi, bila Nabi bekal wujudkan generasi yang akan datang, ada pula Al-Quran, ada pula hadis, ada warisan Nabi, adakah tidak akan wujud manusia yang kehebatannya hampir mencapai tahap kenabian? Bukan Nabi, tapi sifatnya, waraknya seperti tahap kenabian. Yang tidak baca sejarah saja yang mengatakan tidak boleh wujud manusia seperti ini. Kalau Nabi Muhammad SAW diwafatkan, kemudian disebut risalah ini perlu ada pengganti, Nabi pula sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama waris Nabi. Apa yang diwaris ulama dari Nabi, semua yang ditinggalkan oleh Nabi. Saya ulang sekali lagi, tidakkah ada manusia yang mampu untuk mewarisi tugas Nabi? Nabi seorang tak ramai zaman Nabi Muhammad, berimpun dari beradik jadi Nabi. Bila Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama waris Nabi, kemudian bagi setiap kelompok mesti ada kepimpinan. Takkan di kelompok ulama semua ulama jadi ketua. Mesti seorang ulama jadi ketua. Dan ulama seorang yang jadi ketua itulah mewarisi kerja-kerja Nabi. Tuan-tuan tak boleh nampak manusia ini sebab tidak wujud negara Islam yang boleh disaksikan, yang tak boleh dibuktikan dalam sejarah. Kalau tidak, mengapa dibebankan dengan tanggungjawab menjadi pengganti Nabi? Kamu tidak mewarisi dinar dan dirham. Kita ni, macam saya jadi ustaz, yang rasa tak boleh tu pasal apa? Orang tanya 20 soalan, 5 soalan yang dia jawab. Memang rasa tak boleh kan? Saya nak beritahu tuan-tuan, orang alim yang akan ganti Nabi, tuan-tuan tanya daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, yang kata ulama warasatul anbiya, tuan-tuan nak tanya apa? Nak tanya sebab turun, dia cerita. Nak turun kat siapa, dia boleh cerita. Nak tafsir macam mana, dia cerita. Ayat mana dulu kemudian dia cerita. Mana ayat hukum dah mansuh, dia cerita. Tu kata ulama warasatul anbiya. Dalam Quran ada bincang apa? Bincang tentang hubungan dengan Allah, dia akan cerita. Contoh apa hubungan dengan Allah? Nabi Muhammad, dia akan cerita. Kau tak nak dengar. Apa yang ada dalam Quran? Ialah soal kemasyarakatan. Dia akan cerita satu-satu. Apa yang ada dalam Quran ialah soal politik. Dia akan cerita satu-satu. Itu kata taraf ulama warasatul anbiya. Yang ini yang akan memegang tampuk pentadbiran pemerintahan, akan menjadi tempat rujukan dalam sebuah negara Islam. Sebab itu tuan-tuan, orang yang yakin semata-mata dengan demokrasi, bukan dengan kerajaan Islam, tak boleh faham masalah ini. Tidak boleh faham masalah ini. Sebab bagi orang demokrasi hanya yakin masalah manusia diselesaikan secara demokrasi. Kena tanya pandangan semua orang baru selesai masalah. Saya jawab balik dekat tuan-tuan, kalau semua orang kena tanya, Nabi Muhammad SAW tak payah ada pada masa itu. Berapa banyak perkara yang umat manusia di zaman Nabi menyanggahi Nabi. Dan berlaku khilaf di kalangan sahabat, Nabi yang menyelesaikan masalah, bukan sahabat yang menyelesaikan masalah. Itu leadership yang saya sebut kuliah yang sebelum ini. Pemimpin dan kepimpinan yang akan dilahirkan oleh Islam. Saya tidak tolak demokrasi, tuan-tuan kena faham. Tapi
aliran pahaman demokrasi tidak boleh faham al-ulama warasatul anbiya. Orang yang beriman dengan demokrasi, bukan masuk demokrasi, dia tuan-tuan kena faham. Beriman dengan demokrasi tak akan boleh terima hakikat ini. Pemimpin dia boleh, tempat rujuk dia boleh, itulah yang pandai mencatur politik. Main-main telena orang tipu, main catur. Main-main lama sangat telena, orang ubah-ubah pada muka. Jadi tuan-tuan kena baca balik buku Islam tentang kepimpinan. Baru tuan-tuan nampak kepimpinan dalam Islam, baru tuan-tuan akan faham mengapa kepimpinan dalam Islam akan berbeza dengan kepimpinan demokrasi. Dan negara kita negara demokrasi, akan wujud negara demokrasi. Siapa pemimpin akan wujud negara demokrasi. Tapi orang Islam setelah wujud negara demokrasi berada di tangan orang Islam, kita akan pergi lebih depan daripada itu. Kita akan tunjukkan hakikat negara sebenar. Tuan-tuan kena ada ni. Kalau tidak tuan-tuan tak boleh naik bahtera ni. Bila gerakan Islam dah menang, pakat dengan orang, tumbangnya kerajaan zalim yang sedia ada, nak ubah pada satu tiun. Orang dah mula faham, nak ubah satu tiun hakikat untuk menyelamatkan manusia. Jangan ada pula kalangan kita sudah sekarang ni pun sudah dah tak habis lagi, tak sampai lagi. Tak sampai lagi ya. Kita belum sampai. Dan asas pegangan kita tak boleh sorok. Ini yang kita mau. Ini yang ada dalam hati saya dan hati tuan-tuan, dalam hati pemimpin orang Islam. Puas hati kita bila lihat Al-Quran terlaksana, negara Islam terlaksana. Bukan puas sebab kita duduk di atas, sebab tadi yang saya sebut awal, konsepnya memberikan hidayah kepada semua manusia. Di situ manusia akan dapat hidayah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup kuliah ganti saya malam ni. Tak ada isu semasa banyak pun. Kuliah saya ikutlah isu semasa. Jadi, semoga Allah Ta'ala merahmati saya, tuan-tuan. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan, ramai Nabi SAW, akhlak Nabi SAW sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita hidup tapi kita akan mati. Nabi SAW bila dengar saja berita kematian, sebagai contoh, sebab dia tahu dia pun akan mati, seolah-olah kata sahabat, jubahnya seperti bergerak-gerak. Kerana tubuh Nabi itu dalam bahasa kita seperti gementar. Kalau kita tengok 30 kali kita orang mati, lepas bagi ayam minit pula, tak apalah dia bagi minum, kita penat dah. Tak ada nak teringat langsung. Tujuannya supaya Nabi kisah ni saya sebut, kita cek balik segala amalan-amalan yang kita telah buat. Dan saya beberapa kali nak sebut kat tuan-tuan, sekali lagi untuk diri saya. Ada orang kata masa-masa tua ni cukup-cukup pandailah buat benda baik. Saya pula nak kata masa-masa tua ni, masa ni lah nak buat benda baik sebanyak-banyak. Ada benda yang kita kena cover. Umur 20, 30, 40 dulu ada benda yang kena cover. Sebab tu lagi tua patutnya bukan lagi menjadi tu. Lagi tua kita patut jadi lebih soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi